Nampak skrin saya? Boleh Doktor. Boleh Doktor. Alright. Okay, untuk hari ini saya akan demonstrate lagi satu kaedah AI iaitu fuzzy logic. Dalam lecture dah belajar kan fuzzy logic? Baru masuk. Baru masuk Masuk chapter. Semalam ke? Ke dah beberapa minggu lepas? Semalam. Baik. Slide sama tak? Sama tak slide? Ke lain? Sama tak kelas? Slide ni dengan slide yang awak dapat? Sama. Macam sama Doktor. Sama kan? Okay. Okay. Saya akan terangkan secara ringkas lah untuk apa itu fuzzy logic ni. Since awak pun dah belajar ni semalam. So secara ringkasnya fuzzy logic ni kita nak logikkan apa saja yang kita panggil sebagai vagueness ataupun kekaburan. Dalam bahasa Melayunya kekaburan. Fuzzy tu kekaburan and then logik lah. So kita nak logikkan kekaburan tu. Okay. Contoh kekaburan tu atau bahasa Inggerisnya vagueness vagueness atau fuzziness, ambiguous. Dia contoh macam ni lah. Very less, little, very much. So dia tak macam logik yang biasa kita dengar dalam boolean. Okay, biasanya kalau dalam boolean sama ada 0 or 1, sama ada yes atau no. Tapi macam mana kalau kita nak jadikan sesuatu expert system tu dia boleh dia boleh faham ambiguity ni, boleh faham vagueness ni. Kalau kita cakap very much dia tahu. Okay, kalau kita cakap little dia dapat kenal pasti little tu seberapa little. Kalau very less tu seberapa less. Okay. Contoh lain macam tall. Okay. Katakan kita ada seorang yang tinggi je 170 cm. Okay, mungkin kita boleh katakan dalam konteks kita kat Malaysia mungkin kita boleh katakan 170 cm ni kira tinggi lah. Okay. Mungkin kita boleh kata very tall. Okay. Katakan kalau kita bawa 170 cm ni ke negara-negara lain, contoh Europe ke ataupun US. Mungkin dia akan kira 170 cm ni mungkin tall saja, bukan very tall. Okay, kemungkinan. Okay, sebab dari segi demografik kat sana, fizikal diorang dah lain lah kan berbanding dengan orang kita as Malaysian. Jadi dah berlainan. Jadi sekarang ni kita nak deal with ambiguity ataupun vagueness. So when it comes to vagueness ni, kita mesti gunakan salah satu cara kita boleh gunakan fuzzy logic, what we call as fuzzy logic. So hari ini saya akan demonstrate satu cara untuk kita develop simple expert system using fuzzy logic. So kali ini saya akan gunakan MATLAB. Okay, saya akan gunakan MATLAB. Okay, katakan kita ada di study case lah, okay.
develop a fuzzy inference system using MATLAB that can suggest the amount of tip to be given according to the quality of service and quality of food Here's the definition of in apology. a restaurant. A regretful acknowledgement of an offense or failure. Okay, sekarang ni kita kena create satu expert system menggunakan fuzzy guna MATLAB, yang mana kita expert system tu akan suggest the amount of tip to be given according to the quality of service and quality of food in a restaurant. Okay, so kat sini based on quality of service and quality of food, kita bagi dua input ni kepada expert system tu, and then dia akan suggestkan berapa banyak tip yang kita sepatutnya berilah. Okay. So in order to first of all, in order to develop a fuzzy inference system ataupun kita panggil FIS, fuzzy inference system. Okay, pertama sekali kita kena kenal pasti je punya linguistic variable. Okay. Based on this case, ada 3 linguistic variable je. Okay, first one is quality of food. Dia dalam programming samalah macam variable. Okay, kita kena kenal pasti variable dia dulu. Okay, the first variable will be quality of food. Okay, and then quality of service, and lastly would be the tips. So the first two will be input, the input, okay, and the latter will be the output. Okay, tips ni ialah output dia. Input dia ada dua, iaitu quality of food and quality of service. Okay, kat sini based on soalan ni dia dah fixkan quality of food tu kita boleh masukkan range antara 0 to 100 lah. Okay, 0 to 100. Similar to quality of service pun 0 to 100, and then for the tips dia punya outputnya dia akan keluar within the range of 0 and 50. Okay, and then after we have determined the linguistic variable, we need to determine the linguistic value. Okay, linguistic value ni dia punya types of evaluation yang kita boleh bagi. Sebagai contoh, quality of food ni apa types of evaluation yang kita boleh bagi. Sama ada kita boleh bagi dia as poor, kita boleh bagi dia as medium, atau kita boleh bagi dia as good. Okay, untuk contoh ni saya letak 3 dululah. Okay, quality of food, poor, medium, good. And then for the quality of service, same. And then for the tips, dia akan yield the result of either low, medium or high. Okay. So setakat ni okey tak? Sampai sini okey. Linguistic variable dengan linguistic value ni. So untuk linguistic value ni, setiap variable ni dia kena ada linguistic value dia tersendiri. Okay. So dia bukannya fix poor, medium, good ni dia boleh jadi apa sajalah. Bergantung kepada case yang awak nak buat tu. Okay, kalau macam saya bagi contoh tadi tentang ketinggian seseorang, kita boleh letaklah very short, then short, normal, tall, very tall, something like that lah. Okay. So untuk case ni saya guna poor, medium and good. And then for the tips, I use low, medium and high as the output. Setakat ni okey linguistic variable dengan linguistic value. Okey, betul okey. Okey Ada siapa lagi yang nak masuk tak? Alright. Okey, bila kita dah kenal pasti variable dengan linguistic variable dengan linguistic value ni, kita kena create dia punya rules dia. Okay, kita kena create dia punya rules dia.
Dan rules ni adalah berdasarkan ketetapan kita sendiri. Terpulang pada kita lah. Kita nak letak macam mana rules dia. Sebagai contoh okay, yang on the left side ni ialah food. Okay. Yang paling atas ni, row paling atas ni ialah service. Okay, ni ialah service. Okay, yang ni semua service. Ini ialah food. Okay. Kalau food tu poor, okay, quality of food tu poor, and then quality of service tu pun juga poor, and then tip dia low. Kita bagi tip yang rendah lah. Okay. Okay, katakan food dia poor, and then service dia medium. So tip dia kita bagi low juga. Okay. And then katakan food dia poor, quality of food dia poor, and then service dia good, kita bagi tip dia medium. Dan seterusnya. So yang paling tinggi ialah kalau katakan quality of food dia good dan service dia, quality of service dia good, so tip dia kita bagi high. So kat sini in total kita ada 9 rules. So 9 rules ni nanti kita akan masukkan dalam MATLAB nanti. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay, lepas tu membership function. Kita dah ada linguistic variable, kita dah ada linguistic value, kita dah ada rules. And then the next one will be membership functions. Okay, untuk setiap linguistic variable ni, kita kena choose our own membership function. So membership function ni biasanya dia dalam dalam bentuk sama ada triangular, trapezoid. Dia ada banyak saya tak berapa ingat. Tapi yang most commonly used biasanya antara dua ni, triangular maksud segitiga lah. Triangular and then lagi satu trapezoid. Yang kebanyakan guna. Lagi satu sigmoid. Sigmoid S-I-G-M-O-I-D. Sigmoid. Tapi untuk case ni, okay, kita gunakan trapezoid dengan triangular. Okay, mungkin ada yang bertanya, antara kenapa kita pilih trapezoid, kenapa kita pilih triangular, and then kenapa ada setengah case kita pilih sigmoid. Okay, ini biasanya kita tentukan ni berdasarkan eksperimen yang kita buat. Okay, untuk contoh ni, untuk case ni, okay, saya assume ada researcher yang buat eksperimen. Okay, dia buat eksperimen, dia test dengan trapezoid. And then dia test dengan triangular pula. Untuk ni untuk poor ni. Dia test dengan trapezoid, dia test dengan triangular, dia test dengan sigmoid. Dia test banyak lagi lah. And then at the end, dia akan comparekan mana yang produce result yang terbaik. So dari situ itulah yang dia akan gunakan dan itu yang dia akan suggest kepada orang lain kalau nak guna untuk case ini. Okay. So macam mana dapat ni? Senang saja daripada eksperimen. Daripada eksperimen yang seorang telah buat, researcher yang telah buat, dia mendapati yang kita guna membership function trapezoid ni akan infer the best result lah. So selalunya kita boleh dapat info tu daripada journal papers. Kita kena download lah, cari dekat Google Scholar tu, type lah apa use case yang kita nak solvekan tu guna fuzzy set, and then baca paper je tu ada tak dia letakkan setting apa yang dia guna. Okay, membership function apa yang dia orang guna untuk eksperimen dia orang. Dan antara banyak-banyak tu yang mana yang produce result yang terbaik lah. Okay, so untuk case ni yang terbaik, combination terbaik untuk poor ni gunakan trapezoid, untuk medium kita gunakan triangular, untuk good kita gunakan trapezoid. Okay, sama juga dengan parameters kat dalam ni. Ini pun based on eksperimen. Daripada eksperimen ini adalah parameters yang terbaik lah untuk case ni. Katakanlah awak buat eksperimen sendiri, tiba-tiba awak tweak lah apa-apa parameters dalam ni, tiba-tiba awak dapat result yang lebih baik daripada ni. So awak boleh publish paper. Okay, awak boleh write paper, awak boleh suggest pada orang lain yang mana ada lagi parameters yang terbaik yang awak dah jumpa based on eksperimen yang awak dah buat. Okay, itu salah satu contoh lah.
So nanti katakan kalau PSM awak nak buat, kita PSM boleh buat dua kan, satu buat sistem, lagi satu buat research. So kalau awak nak buat research, benda yang awak kena buat ni lah parameters ni. Awak kena buat banyak eksperimen and then ubah je parameters ni. So apa jadi? So daripada banyak eksperimen tu, nanti awak kena ceritakan mana yang terbaik. Okay. Alright, so untuk membership function quality of food, ini dia. Quality of service, sama juga. Okay, sama. And then untuk output dia, poor, medium, ni bukan poor, low, medium, high. Okay, low, medium, high. Okay, sekarang kita dah ada semua maklumat ni. So apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita create model fuzzy. Okay. Sekarang ni saya guna MATLAB 2018. Okay, untuk kita guna apa ni? Untuk kita develop fuzzy punya model ni, kita guna tools je. So bila kita guna tools ni, most likely kita tak perlu gunakan any coding. Okay, no coding involved, no programming involved. So apa yang perlu kena buat, kita just type fuzzy. Okay, type fuzzy dekat command window ni, tekan enter. Okay, nanti dia akan keluarkan fuzzy logic toolbox ni. Okay, kat sini kita tinggal klik-klik je. Alright, so by default dia akan ada satu input dan juga satu output. Ni yang tengah-tengah ni dia punya model fuzzy dia. Okay, dia punya brain lah. Okay, model fuzzy dia. Okay, sekarang ni based on question ni kita ada dua input kan. Kita ada dua input. Quality of food, quality of service. Okay, ni. So sekarang nak tambah lagi satu input. Add variable input. So sekarang kita ada dua input. Okay, so kita rename dulu. Untuk input yang pertama ni ialah quality of food. Kita namakan food sajalah. Okay, food. And then service. Yang ini tips. Output dia ialah tips. Okay. Okay, kalau kita tengok sekarang, range dia ni from 0 to 1. Okay, so based on our case ni, range dia sepatutnya antara 0 hingga 100. So kita ubah. Macam mana nak ubah? Double klik kat sini. Okay, double klik. So sekarang kat range ni kita edit 0 hingga 100. Nanti awak tengok kat sini. Ni sekarang 0, range dia 0 hingga 1. Okay, maksimum 1 kat sini. Kita ubah 0 hingga 100. Okay, klik mana-mana. Okay. So sekarang range dia 0 hingga 100. Maknanya input food tu kita boleh masukkan nilainya antara 0 hingga 100. So sama juga dengan service 0, 100. Untuk tips 0.50. Ini 0.50. Okey, sekarang ni kita boleh ubah. Sekarang ni by default dinamakan membership function 1, membership function 2, membership function 3. So kat sini kita namakan based on linguistic value kita. Poor, medium, good. So kat sini saya edit. The first one is for poor. Medium. Good. Okay, lagi satu. By default, dia akan gunakan
triangular membership function. TRI ni triangular membership function. Sekarang ni dalam setting kita ni, kita nak kena guna untuk pool ni, kita kena guna trapezoid. So kita ubah kat sini. Trapezoid. Untuk medium triangular, kita tak perlu ubah. And then untuk good, kita guna trapezoid. Alright, sama juga untuk service. Quality of food, quality of service, trapezoid, triangular, trapezoid. Okay, kita edit dulu je punya apa ni, linguistic value dah. Work, trapezoid, okay, trapezoid. Untuk tips, sama juga trapezoid, triangular, trapezoid. Low, medium, high. Okay. Okay, sekarang membership function ni kita dah ubah. Tinggal kita nak ubah parameter dalam ni. Okay, untuk food trapezoid dia punya parameter je 002550. Okay, apa maksud 002550 tu? Itu adalah dia point-point yang mana trapezoid tu akan apa ni? Akan terbentuk lah. Kalau kita tengok kat sini, point yang last kali ni, dia dekat 36. Okay. Tu yang dalam array ni, kita letak 36 kan. Ni by default dia letak macam ni lah. Tapi nanti kita kena ubah. Okay, untuk point yang kedua ni, dia jatuh dekat around berapa ni? Okay, 4. Okay, untuk keempat sini. Untuk point yang lagi satu, trapezoid ni dia ada 4 point. Dia ada 4 point. Dia jatuh dekat negatif 4. Kita tak nampak lah. Okay, mungkin around kat sini. And then, point yang terakhir, dia jatuh kat negatif 36. Sama juga macam medium ni. Okay, disebabkan dia triangular, dia segitiga. So, jadi 3 point. Point yang pertama dekat sini, 10. Point yang kedua, 50. Point yang ketiga, 90. So, kita kena ubah semua nilai dia. 002550. Okay, jadi dah berubah. 00 and then 25 kat sini. And then point yang last sekali 50 kat sini. Untuk triangular 25, 50, 75. Okay, last sekali 50, 75, 100, 100. Okay. 50, 75 kat sini. And then 100, 100. Untuk servis sama juga.
Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, untuk output dia tips 0012.525. Okay, untuk medium 12.5 25375. Dua lima tiga tujuh lima. Okay, sekarang most of the membership function kita dah settlekan. Okay, food service tips. Right, sekarang kita kena buat dia punya rules je. Okay, macam mana nak buat rules dia ni? Kita pergi edit. Kita pergi rules. Okay, kat sini dia dah sediakan apa ni membership values je. According apa yang kita dah setkan tadi lah. Okay, kita dah setkan low, medium, high ni untuk food ni. Poor, medium, good kita dah sediakan kita dah setkan. So kat sini dia automatically ada. So rules ni pun kita just klik saja. Okay, untuk contoh yang pertama ni, katakan food dia poor, and then service dia poor, tips dia low. So, macam mana kita buat? Kita pilih saja kat sini. Food is poor, service is poor, tips is low. Okay, dah betul lah ni. So kita just klik add rule. So kat sini dia terus keluar. Boleh nampak tak? Nombor satu ni. Nampak. Okay. So if food is poor and service is poor, then tips is low. Okay, kita pergi pula rules yang kedua. Kalau food is poor, service is medium. Food is poor, service is medium. Tips kita bagi low juga. Add rule. Okay, dah ada nombor dua. Okay, and then if food is poor, service is good. Kita bagi tip medium. Food is poor, service is ini poor, medium, poor, medium, good. Okay, poor, if food is poor,
service is good. Service is good, then the tip is medium. Okay, add rule. If food is medium, service is poor, then the tip will be low. If food is medium, service is medium, tip is medium. If food is medium, service is good, tip dia medium. That rule. Okay. If food is good, service is poor, tip low. If food is good, service is medium, medium. Okay, last sekali. If food is good, service is good, tip is high. Okay, so kita ada 9 rules kat sini. Okay, not ni kalau katakan dia negatif lah, kalau dia negatif. Okay, ni connection ni and lah, maksudnya setiap ni kena setiap apa values ni kena ada and lah. Okay, meaning that both condition must be true lah. Food is poor and then service is poor, both condition true, and then tips is low. Okay, lepas tu kita close. Okay, lepas tu kita save. Save ni kita pergi export export to file. Okay, awak namakan je lah apa-apa. By default dia punya file dia akan jadi .fis .fis. So .fis ni boleh buka dekat MATLAB saja. Saya tak pasti kalau ada yang lain. Dia ada lagi satu MATLAB ni, tapi dia macam free lah. Namanya Weka. Saya tak pasti kalau boleh buka guna Weka tu. Okay, save. Okay, last sekali kita pergi view and then rules. Okay, kat sini kita boleh nampak. Okay, ni dua ni input dia. Food, service. Okay, katakan food dia kita bagi 50. Service kita bagi 50. And then tips je, according to this our model, fuzzy model, dia akan bagi 25. Okay. So antara rules yang trigger, kalau kita bagi 50, service 50, food 50, service 50, rules yang dia akan trigger ialah rules nombor 5 ni. Macam mana kita tahu? Kita tengok dia punya output je. Yang mana yang keluar biru ni, ni dia, itulah yang dia trigger. Okay. So rule nombor 5 ni akan trigger. Katakan kita ubah food ni, kita letak 17 katakan. So yang dia akan trigger rules nombor 2 kat sini. So ini ialah low lah. Okay, low. Tips kita bagi low. So kita boleh play around with the figures lah. Okay, katakan ni kita letak service 84. So dia akan trigger rules nombor 3, which is medium. Kalau kita letak semua high, 100, ni pun 100. So dia akan trigger rule nombor 9, yang last kan. So kat sini kita boleh play around. Takat mana yang kita boleh dapat tip yang tinggi tu.
Okay, kat sini kita mesti dapat tinggi lagi. Kalau kat ujung-ujung ni macam mana? Dah kat sini dah. Kita dapat medium. Okay, so minimum untuk kita dapatkan tip yang high, approximate 73.9 untuk food dan service dia 74.1. Approximate lah. Okay. Untuk kita dapatkan tips high. Okay, ada soalan tak? Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tu. Faham Alright. So saya harap demonstration kali ni bergunalah untuk awak. Katakan awak nak guna Fuzzy ni untuk awak punya mini project ya. Okay, nanti saya akan sharekan video insyaAllah. Setakat ni macam mana mini project dah start buat dah? Belum lagi? Senyap ni semua? Belum lah tu. Baru kumpul data je. Okay. Present bila? Besok besok pula, minggu depan Kami Dr. Azizul kata dia suruh hantar 8 hari bulan dengan video presentation. 8 hari bulan Julai. Ya. Bulan. Present video sajalah, bukannya online lah. Bukan. Dr. Azizul lah kalau yang untuk Dr. Azizul. Okay. Okay, so far okay, tak ada apa nak tanya. Okay, kalau tak ada apa nak tanya, kita berhenti setakat ni dulu lah. So kalau katakan awak nak guna Fuzzy ni untuk awak punya mini project, awak cari dulu awak nak solve tentang apa. Okay, dia punya case study je tu. And then awak cuba cari paper-paper yang berkaitan dengan masalah yang awak nak solve tu kan lah. Okay, awak cari paper-paper yang menggunakan Fuzzy untuk solve masalah awak tu. So daripada situ nanti awak boleh dapatkan setting-setting dia ni. Macam yang saya cakap tadi ni kan. Okay, ni. Okay, sama ada dia guna triangular ke, dia guna trapezoid, dia guna Gaussian, guna sigmoid dan sebagainya. So awak just mungkin awak boleh copy saja setting tu, and then mungkin awak boleh tambah lagi additional rules. Maksudnya kita rules kan. So untuk part awak tu mungkin awak boleh tambah lagi rules, ataupun mungkin awak boleh eksperimen lagi dengan membership function yang lain, okay, dan sebagainya. Since dia bukannya programming intensif, so dia tak melibatkan apa-apa programming lah. So awak just boleh guna tools ni, just klik saja. Okay, tak perlukan programming. Jadi mungkin lebih mudah lah untuk awak. InsyaAllah lah. Okay, saya harap tak ada apa-apa masalah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Mungkin saya akan demonstrate untuk kaedah AI yang lain lah, insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Salam, Doktor. Thank you, Doktor. Waalaikumsalam. Thank you. Salam, thank you Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you.